Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man nasarahu wa man tabi'ahu wa wala. Anak-anak pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam MKS yang kedua kita dianjurkan menghadiri majlis taklim, iaitu kita menghadirkan diri kita suami isteri dalam majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya yang bermaksud apabila kita berada di dunia ini, kita lalu majlis taman-taman surga Allah, iaitu Raudhah, hendaklah kamu berhenti. Kalau kita pergi ke Mekah, Raudhah ada di antara mimbar kuning Rasulullah dengan kubur Rasulullah. Di situ kita duduk Raudhah, beramal, berdoa mustajab. Tetapi setelah kita balik ke Malaysia, rupa-rupanya Raudhah pun ada di tempat kita. Mana itu taman syurga Allah yang dikatakan Raudhah? Ialah majlis ilmu. Jadi pasangan suami isteri yang baik, yang rajin, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, hadirlah ke majlis ilmu. Kita tahu, boleh dikatakan kalau di negeri Johor ni boleh dikatakan ke semua masjid ataupun surau adakan majlis taklim, sama ada orang panggil kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, ada juga ceramah kita buat selepas sembahyang zuhur. Hadirilah majlis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah diri kamu itu orang yang aliman, iaitu orang yang mengajar. Siapa yang mampu, jadilah orang yang mengajar. Satu. Au muta'alliman, kalau kita tak mampu jadi tenaga pengajar, jadilah orang yang belajar. Tak sempat juga nak jadi orang yang belajar, au mustami'an, jadilah orang yang mendengar. Duduk dalam majlis ilmu tu, kita dengar, walaupun sekejap, duduk sekejap, dengar dulu. Au muhibban, ataupun kita mencintai orang yang mengajar, kita mencintai orang yang belajar, kita mencintai orang yang mendengar majlis ilmu. Kita suka, kita sayang kepada orang-orang alim, sayang kepada tok guru yang menyampaikan ilmu, dan kita sayang kepada orang yang belajar, terutama sekali yang belajar Al-Quran, tajwid dan majlis-majlis ilmu. Kita suka kepada orang yang mendengar tu, au muhibban. Dan Nabi larang wala takum khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima ni semua tak buat. Mengajar pun dia tak minat, duduk dalam majlis ilmu belajar pun dia tak minat. Orang lain suka bawa kitab, bawa buku, bawa tafsir. Kata orang menadah, tok guru pegang kitab, kita pegang kitab. Tok guru pegang tafsir, kita pegang tafsir. Tapi yang ni dia tak minat. Dia tak minat kepada orang yang mengajar, dia tak minat kepada orang yang belajar, dia tak minat, tak suka kepada orang yang mendengar. Dia tak ada. Jadi orang ni lah orang yang kelima ni. Mustami'an pun dia tak masuk, muhibban pun dia tak masuk, satu pun dia tak buat. Patah laka, orang-orang ini ialah nescaya kamu akan binasa. Sebab
beramal ni tak boleh pakai agak-agak. Beramal ni tak boleh pakai agak-agak. Kena ada ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu menjadi ketua kepada amal. Maknanya kena cari ilmu dulu baru boleh beramal. Tak boleh pakai agak-agak, tak boleh pakai tiru-tiru. Sebab ilmu ni dia berkembang, teknologi berkembang. Jadi tuntut ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Kalau daripada buayan hingga ke liang lahat, bermakna kita kena jadi murid sepanjang zaman. Sebab lautan ilmu ni tak bertepi. Dia amat luas. Ya, amat luas. Seperti antara Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa itu sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Khidir hanya sebagai seorang Nabi sahaja. Dia tak Rasul. Tetapi Nabi Musa pergi belajar dengan Nabi Khidir. Ya, kedua-duanya naik perahu merentasi tasik yang luas ataupun sungai yang luas. Datang seekor burung kelicak yang dada kuning tu, kecil aja, lebih kurang besar ibu kaki. Dia datang, burung tadi pergi minum air dekat tasik tadi. Kemudian dia singgah pada perahu yang dinaiki oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maka berkatalah Nabi Khidir kepada Musa, "Wahai Nabi Musa, mana-mana air yang ada di dalam tembuluk burung kelicak itu yang kecil besar kaki itu, itulah ilmu kita. Berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala seperti lautan yang luas." Walaupun kita ni kata orang dah PhD, banyak lagi yang kita tak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi kepada seorang melainkan sedikit saja berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kita dianjurkan tuntut ilmu ini daripada buayan hingga ke liang lahat. Jadi murid sepanjang zaman. Banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu. Kalau dalam bab semayang tu, ada orang tak berapa jelas lagi macam mana nak masuk masbuk, macam mana masbuk yang dapat rakaat, macam mana masbuk tak dapat rakaat, macam mana semayang jamak takdim, jamak takhir. Dan kalau dari segi baca Quran, memang kita boleh baca, boleh bertaranum, bertajwid, tetapi kita tidak tadabbur. Bila kita tidak tadabbur, kita tidak memahami kehendak-kehendak ayat Al-Quran. Jadi maknanya selain daripada baca, selain daripada taranum, selain daripada bertajwid, kita perlu tadabbur. Dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Ta'ala mengatakan, "Afala tatadabbaruna al-Quran." Kenapa Quran kamu tidak tadabbur? Mana baca saja, tidak tadabbur. Jadi kita tak memahami apa kehendak-kehendak. Sebab tu kata guru ayanda, bila kamu baca Quran sehari, kamu kena ingat Allah sedang menasihati kamu. Allah sedang menasihati kamu. Dalam Fatihah saja, bila kita baca Fatihah, Allah jawab. Allah jawab. Kalau kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, contoh, Allah jawab, "Wali abdi ma sa'ala." Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apa yang kita minta. Maknanya Fatihah ni dialog antara hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala, percakapan antara kita. Sebab tu orang dulu-dulu dia suka sembahyang kerana dia tahu bahawa Fatihah itu dialog antara hamba dan Allah. Jadi ni semuanya perkara pelajaran daripada masa ke masa. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.